Assalamualaikum, apa khabar? Saya Samsuri, Kareta.my. Hari ini kita nak cerita tentang sedan B segment yang paling popular dan yang paling underrated. Falcon. Almera ialah satu-satunya sedan yang dijual oleh Tan Chong di Malaysia. Sedan lain semua dah bungkus dah, tinggal Almera saja. Dan Almera ini ialah sebuah model global. Dia ada banyak dijual di pasar-pasaran lain, termasuk di US pun. Dan Almera ini juga menjadi platform kepada beberapa model Nissan yang lain. Contohnya, Nissan Leaf EV tu banyak menggunakan komponen daripada Almera. Malah steering column, dia punya power steering system, dia punya alternator lain, dia punya banyak lagi komponen lain sama dengan Nissan Leaf yang baru tu. Design language yang global ini menyebabkan Almera ini nampak betul-betul cantik, jauh berbeza daripada Almari yang dulu. Yang dulu praktikal, luas, tapi bentuk dia tu sikit. Yang ini memang lebih tajam, lebih sharp, lebih bergaya lah. Dan ia untuk kita Malaysia menggunakan enjin HR10 DET turbo. It's a 1 liter turbocharged engine 3 cylinder giving 100 PS and 152 Nm of torque. 152 Nm of torque itu pula anda boleh dapat dari serendah 2400 RPM. Paling menarik, kadar penggunaan bahan api untuk Almera ini cuma 5.4 liter untuk setiap 100 km. Bermakna daripada satu tangki anda boleh dapat lebih kurang 650 km. Daripada segi transmisi pula, Almera ini menggunakan transmisi CVT Xtronic dengan D-Step Logic serta Sport Mode. D-Step Logic ni pula macam apa yang ada dekat Proton tu. Bukan Geely punya kereta, Proton betul. Di mana D-Step Logic ini memberikan rasa seolah-olah dia menggunakan transmisi torque converter automatik biasa. So tak adalah macam bunyi vacuum cleaner tu. Dia adalah senggat-senggat dia dekat situ tu. Dan seperti jenama-jenama lain, varian premium untuk Almera ini mempunyai sistem keselamatan ADAS. Jadi dia adalah automatic emergency braking dan sebagainya. Seperti biasa, model-model Nissan yang dibawa masuk oleh Tan Chong, dia ada kamera 360 dan juga skrin sesentuh di tengah tu sebesar 8 inci dengan fungsi Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk instrumen cluster dia pula ada panel 7 inci TFT color. Dan seperti Nissan yang lain, seat pemandu tu zero gravity seat. Maknanya seat yang direka untuk keselesaan pemanduan jarak jauh. Almera ini juga untuk varian yang ini datang dengan color code blackout. Maknanya dia hitam je kat sini ni. Reminds me of the Rolls-Royce Ghost Black Badge. Dan disebabkan oleh bentuknya aerodinamik ini, CD rating dia, maknanya kadar aerodinamik dia cukup membanggakan. 0.28 CD, coefficient of drag. Maknanya dia ni bentuk bukan setakat cantik, tetapi memang boleh membelah angin dengan bagus. Now, daripada segi practicality pula,
Yang ni mahal ni. Set play turbo. Okay. Boot dia ni pula. Siapalah beli Maggi satu kotak ni. Boot dia sebesar 482 liter. Bahagian kabin Almera ni pula memang berbeza daripada Almera yang dulu. Belah dalam dia tu nampak premium dengan mainan warna-warna dia tu. So, it looks a bit more classy. Dan dia ada 3 USB port selain daripada permainan-permainan dia yang lain. Untuk bahagian luaran ataupun kereta ni sendiri pun, Nissan ada memberikan anda pakej-pakej aksesori yang anda boleh masukkan dalam pakej pembelian anda. Ada 3 varian Almera ini yang anda boleh pilih. Ada VL, VLP dan yang ini VLT. Harga pula daripada RM79,906 ke RM85,715 sehingga ke yang paling mahal RM91,310. Semua Almera datang dengan 5 tahun waranti, unlimited mileage, dan Tan Chong juga memberikan 5 servis percuma dengan spare part sekali termasuk dalam pakej itu. 5 tahun pula. 5 kali servis percuma. Now, maintenance cost untuk Almera Turbo ini pula, menurut website Nissan Malaysia, dia perlu diservis setiap 7,000 km. Dan website dia ni pula cuma listkan kos maintenance sehingga 98,000 km atau 7 tahun sahaja. Kos servis pula daripada serendah RM257 and then ada yang servis RM356 dan ada juga servis yang RM449. Servis paling mahal ialah servis untuk 84,000 km, harga dia RM1,014. Honda City pula ialah model segmen B paling popular di Malaysia daripada generasi-generasi dulu sehingga ke sekarang. Dan Honda Malaysia pula ada 2 jenis powertrain untuk Honda City. Dia ada yang enjin 1.5 liter 16 valve Dodge i-VTEC. Itu enjin minyak petrol biasa, paling power dalam kategori dia, menghasilkan 121 PS dan 145 Nm of torque daripada 4,300 RPM. Tapi untuk model RS ni pula, dia ialah sebuah hybrid menggunakan enjin 1.5 liter eHEV Atkinson Cycle. Dan untuk hybrid seperti biasa, dia ada 2 jenis kuasa power rating dia. Untuk horsepower enjin dia 98 PS. Motor elektrik dia pula menghasilkan 109 PS. Torque daripada enjin petrol itu menghasilkan 127 Nm, tetapi motor elektrik itu menghasilkan 253 Nm of torque dari 0 RPM. Untuk varian petrol, dia menggunakan transmisi CVT dan untuk hybrid, dia menggunakan elektrik CVT. Enjin petrol 1.5 liter untuk Honda City ni sebenarnya dah cukup menjimatkan. Dia cuma menggunakan 5.4 liter untuk 100 km. Tetapi yang RS hybrid ini pula 3.6 liter untuk setiap 100 km. Daripada segi teknologi keselamatan, sistem ADAS tu, Honda City ada 2 varian yang mempunyai sistem ADAS, iaitu V-Sense, iaitu petrol, varian petrol paling tinggi, dan juga untuk RS Hybrid. Daripada segi infotainment pula, dia menggunakan touch screen sebesar 8 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Semua dapat touch screen sebesar itu kecuali Honda City varian paling mampu milik. Daripada segi instrumen cluster dia juga, dia mempunyai skrin 7 inci berwarna TFT. Dia juga datang dengan Honda Lane Watch, maknanya kamera sebelah sini inilah. Okey. Dan juga untuk kamera reverse, dia ada multi-angle rear view camera. Dia tidak macam Almera. Almera datang dengan kamera 360. Yang ini datang dengan kamera multi-angle untuk bantu reverse. Yang model varian-varian premium juga datang dengan remote engine start. Untuk varian RS juga, dia datang dengan Honda Connect. Honda Connect bermakna ada aplikasi smartphone yang anda boleh kawal apa yang ada di dalam kenderaan ini dan juga fungsi geofencing, bermakna anda tahu lokasi kenderaan anda. Macam Almera tu juga, dia ada blackout effect. Warna hitam ni dekat lampu dengan spoiler, boot lid spoiler pun colour sama. Tapi untuk RS,
Logo Honda dia ada warna biru, bermaksud yang ini hybrid. Now, Honda City yang dulu, ingat tak zaman dugong tu, datang dengan boot yang besar sebab platform dia Jazz. Honda dah tak buat macam tu dah lagi. Yang ini, yang sebelum ini, dia design daripada ground up. Maknanya model yang baru dia tak berkongsi lah panel dengan Honda Jazz ke apa ke. Sebab itu, boot dia ni, bahagian ekor dia ni nampak cantik lah. Dan cantik tak semestinya dia kecil. Honda City ni, boot dia sebenarnya sebesar 519 liter. Lebih besar daripada Almera tu rupanya. Dan paling penting, walaupun boot atas 500 liter, bentuk dia tak pelik macam Persona atau beza. Daripada segi keselamatan pula, Honda City ada 5-star ASEAN NCAP dan ada 5 varian. Ya, Honda Malaysia kali ni main varian punyalah banyak. Honda City datang dalam 5 varian. Varian S, E, V, V Sensing dan RS Hybrid. Harga dia pula bermula daripada RM74,200 sehingga RM90,200 untuk varian petrol. Untuk RS ni pula, this is the first time a segment B sedan harganya melepas RM100,000. Yang ini harga dia RM106,000. Tetapi ada lagi. Sekiranya anda memilih warna Platinum White Pearl, ada sedikit surcharge tambahan. Okey? Daripada segi warranty pula, Honda memberikan 5 tahun unlimited mileage untuk Honda City dan 5 kali servis free labor, upah percuma. 5 kali upah percuma untuk servis yang boleh anda gunakan selama 5 tahun ataupun 100,000 kilometer. Sebenarnya Honda yang akan tentukanlah 5 kali servis. Bukan servis percuma, upah dia saja percuma. Dan untuk varian RS, lithium ion battery yang digunakan ini mempunyai waranti selama 8 tahun unlimited mileage. Menurut website Honda Malaysia pula, Honda City ini perlu diservis setiap 10,000 km. Dan dalam website dia, dia tunjukkan kos servis kereta ni sehingga ke 200,000 km ataupun 10 tahun punya kos. Berapa harga dia tu? Okey, harga minimum untuk servis Honda City ialah RM245. Kemudian dia adalah yang servis yang lebih kurang RM400 dan juga RM700. Servis RM700 ialah servis untuk 100,000 km. Dan servis paling mahal untuk Honda City ini ialah RM1,107 untuk servis yang ke 200,000 km ataupun bila usia dia mencecah 10 tahun. Itu servis paling mahal. 10 tahun nanti baru kau akan jumpa bil RM1,107. Ini semua ialah anggaran mengikut website dan juga inilah harga servis. Kalau ada benda-benda lain rosak, itu kena tambahlah kan. Almera yang baru ni memang ialah sebuah kereta khusus untuk pemandu lah. Yang mana minat memandu kan. Yang inilah kereta dia. Sebab enjin turbo ni power dia sebenarnya tak tinggi sangat pun, 100 PS, 152 Nm torque. Tetapi sebabkan turbo, power ni masuk awal. So kau boleh pergi, kau boleh rasa dia pergi. Kau tekan dia pergi. Memang seronok. Dan chassis dia ni pula, ride handling dia pula, memang dia keras sikit lah. Kau boleh rasa lah, dia boleh keras sikit. Tapi sebabkan tu, jalan-jalan persatuan, those B-road yang bengkak-bengkok, berliku-liku tu, yang tu memang sedap lah dia main. Dan sayangnya dia tak ada plus minus untuk gear, dia tak ada pedal shifter. So harap ada dekat D ni je lah. Itulah sayang. Tapi still boleh lagi. Enjin tu, turbo tu duk spool dekat tempat yang cantik je. Just nice, dia masuk cepat juga, nampak? Cuma turbo ni bila dah sampai maksimum dia akan mendata lah power dia. Dia akan flat lah sikit. Itulah. Sebenarnya Almera yang lama tu pun not bad juga handling dia. Saya bawa pergi track dulu, Datuk Sagor dulu. Tarik sikit handbrake, boleh buat 4-wheel drift lagi dengan kereta tu. Yang ini pun saya garanti saya boleh buat dengan kereta ni. Memang boleh buat chassis dia ni. Cuma my biggest issue with Almera baru ni ialah bunyi. Kereta ni bising sikit. Bunyi tayar, bunyi angin. Banding dengan Honda City tu, itu dah jadi macam Mercedes dah tu. Dia punya senyap dia tu. Yang ini ni, tang tu boleh rasa dia murah lah kat situ. Dia punya bunyi dia tu. Kemudian panel-panel tepi ni
Well, B segment yang ni memang normal lah. Hard plastik kat tengah-tengah ni lah. Okay, memang normal lah ni semua ni. Yang pada pendapat saya, bukannya kita sentiasa pegang benda ni pun. Tak lah kan. Cuma kereta bajet memang macam ni lah. Ya. Saya rasa tak ada isu pun. Seat dia ni, zero gravity seat dia ni untuk jalan jauh memang sedap lah berbanding dengan kereta jemput yang lain. Okay. Terutama untuk orang yang berat-berat. Memang perlukan seat yang boleh menampung berat tu untuk jalan jauh. Kalau tidak, kita cepat lenguh. So this car is, hello, apa pasal kau masuk lane motor ni? Hai. Okay. Alright. Dan daripada segi maintenance cost, kereta turbo ni yelah ada extra komponen yang kita kena jaga. So Nissan cakap kereta ni setiap 7,000 km kau kena servis. So dekat situ trade off dia lah. Okay, dia servis lebih awal daripada biasa. Dan isu-isu kereta ni 3 silinder. So enjin 3 silinder ni dia tak balance. So dia sebenarnya bergegar lebih daripada yang biasa. Sebab ada 1 silinder tu tak ada siapa nak cancel kan. Tetapi dengan mounting teknologi sekarang, gegar-gegar tu semua tak ada rasa lah. Cuma yelah kena sentiasa tengok lah mounting ni. Okay. So ada benda ekstra yang kita kena check. Ini normal untuk semua kereta turbo sebenarnya. Tapi yang ini sebabkan enjin 3 silinder, so kena tengok baik-baik lah benda-benda macam tu. Saya tengok isu-isu daripada owner cakap, dia kata adalah bunyi rattling noises, lampu semua tu. Tapi ada warranty, so I'm sure Tan Chong tengah handle benda-benda tu. Semua kereta pada saya memang ada isu lah. Itu normal untuk sekarang ni lah. Tapi itulah, memang Almera ni ialah sebuah kereta khusus untuk pemanduan. Memang orang yang gila kereta ni tak semestinya kereta tu kena lower, tukar tayar besar. Tak ada kena-mengena dengan skill pun. Yang itu kebanyakannya sekarang ni saya tengok dia orang buat untuk cantik. Bawa kereta macam siput sedut mengandung kat jalan raya. 50-60 km sejam kat lane tengah. Gampang punya perangai. Tapi kereta lower gila. Orang tengok, wah ni show gila kereta semua. Well, like I said before, this is the Almera. Kelengkapan dalam dia ni ada warna beige sikit tengah, nampaklah classy sikit. Memang lain gila daripada Almera dulu. Memang sangat berbeza. Keluasan dalam pun not bad. Boot dia pun kecil sikit daripada City, tapi still okay. 400 lebih, 480 ya. Bahagian ruang dalam ni sebabkan dia guna ceiling cerah, jadi so nampak macam besar lah, macam luas. Okay. Saya jujur cakap, kalau saya minat nak belasah kereta, ini kereta yang saya akan beli lah. Sebab enjin turbo dia dengan handling dia tu memang saya suka lah. Okay. Memang saya rasa macam dengan handbrake manual ni, macam-macam benda bodoh boleh buat. Tetapi kalau kalau kereta yang saya memang nak kena bawa tiap-tiap hari, then tu ada benda-benda lain lah yang kena tengok juga. Contohnya macam dia kena lebih senyap daripada ni. Ini memang sedikit bising lah pada pendapat saya lah. Daripada segi maintenance pula, tang ni lah, orang lain 10,000, dia 7,000 km. Okay. Now turbo ni memang kena jaga lah. So sebab tu lah saya rasa Tan Chong play safe. Dia suruh servis lebih awal lah, supaya dia boleh detect ada apa-apa isu ke apa. Dan enjin ni lah enjin 3 silinder. So mounting enjin ni pun kena jaga betul-betul lah. Ya, enjin 3 silinder ni dia tak balance. Okey, dia tak balance. Ada 1 silinder tu tak ada siapa nak cancelkan gegaran dia tu. So dia tak berapa balance, so dia memang bergegar banyak. Macam kereta kancil dulu-dulu. Tapi enjin sekarang ni dengan mounting yang moden ni dah tak ada lah rasa gegar, bunyi nyaring tu tak ada dah lah. Cuma wear and tear dia mungkin costly sikit lah, tinggi sikit lah. Dan the fact that Nissan bagi service cost untuk berapa tahun lah? 5 tahun, 7 tahun dalam website dia tu, tu kurang sikit lah. Sampai 100,000 km, sampai 100,000 km dia punya service cost. No, tak sampai pun, 96,000 km boleh tengok sendiri dah dalam website dia tu berapa cost service dia tu. I think this is a driver's car lah. Untuk B segment, inilah kereta driver's car. Honda City ni ialah satu, orang kata apa, pembelian yang selamat lah. Orang bila dia tak nak Toyota Vios, tu memang seteru utama dia. Kalau dia tak nak Vios, dia akan stay away pergi tengok City lah. Itu normal. Dan City yang baru ni, dia it's a very accomplished car. Luar dalam memang cantik. Okay, memang cantik. Dalam dia especially yang paling saya suka sekali lah. Yang variant RS ni memang datang dengan kemasan hitam. Tetapi yang City bukan hybrid, dia ada colour beige sikit kat dalam, so nampak very upmarket. Daripada segi kelengkapan pula untuk RS ni, memang skrin dia TFT color betul lah depan ni. Memang
Speedo dia masih lagi analog, tapi yang lain tu menggunakan TFT color screen lah. Kereta Honda City kali ni, dia ni bukannya kereta yang lincah, ya. Dia atas highway, dia rasa solid, dia rasa planted walaupun dalam kelajuan tinggi. Masuk ke B-roads ataupun jalan persekutuan yang begar-bengkok, kita boleh rasa dia tidak begitu lincah. Okey, Honda City yang 1.5 liter enjin biasa, bukan hybrid. Tapi untuk hybrid ni, walaupun torque dia tinggi, okey, tapi dia tetap tak rasa macam turbo. Turbo ni power kick in dia masuk tu yang membuatkan orang macam seronok. Tapi yang ni tak. Yang ni torque dia ni masuk dengan orang kata apa, very linear. Torque dia memang tinggi. Kalau battery charge tu ada, memang tinggi. Okey. Lebih daripada 253 Nm of torque comes from the electric motor itself. Maksudnya bila nak memotong tu mudah sangat. Tapi enjin yang bukan hybrid tu pun, enjin 1.5 liter 16 valve Dock iVTEC tu pun, itu masih lagi enjin yang paling berkuasa dalam kategori dia. Kategori 1.5 liter ni lah. Dia boleh bagi 121 PS dan 145 Nm of torque daripada serendah 4,300 RPM untuk yang non-hybrid. Itu pun dah cukup power dah tu sebenarnya untuk kegunaan harian. Fokus sebenar Honda City generasi ini adalah lebih kepada keselesaan. That is why cabin dia lebih senyap daripada dulu, dan suspension dia mampu menerima lekuk-lekuk lubang-lubang tu dengan berjayanya. Serius, kereta ni memang rasa mahal. Itu yang Honda nak. Kereta ni rasa mahal. Dan untuk yang RS memang mahal, tapi kau dapat extra power lah. Nah, kepada yang takut nak beli hybrid, jangan risau sangat. Bateri dia ni, macam saya cakap tadi, 8 tahun waranti dia tanpa had perbatuan, unlimited mileage. Paling penting, kita dah ada kedai-kedai kat luar tu yang mampu repair bateri hybrid, ya. So bila ada orang dah mampu dah boleh repair bateri tu, bermakna second hand value dia pun dah naik lah. But then again, kalau kau masih lagi takut untuk beli hybrid, ataupun kau rasa harga 106,000 terlampau tinggi untuk kereta saiz ni, tak apa, you can go ahead and buy the normal Honda City, yang pada pendapat saya ialah sebuah kereta yang sangat bagus. Boot tu lebih 500 liter besar tu bang, dan kalau kau tengok kat belakang ni, leg room dia, headroom dia besar untuk kereta macam ni. Walaupun luar dia nampak very sporty, very elegant apa semua tu, tapi dalam dia tu masih lagi praktikal. So, memang ini ialah Honda City yang paling terror sekali lah selama Honda City yang gaya ni hidup. Sungguh ni. Dan yang RS ni datang dengan pedal shifter, which means I can play around with it a bit. Nampak? Betul, yang RS ni memang laju. Saya ingat masa dia launch dulu, tak ada orang nak beli Honda City RS ni sebab harga lebih daripada 100,000. Wah, Satria enjin besar pun nak main dengan Honda City ke? Come on lah brother. Hai. Honda City RS ni walaupun mahal, ramai rupanya yang beli. Ramai rupanya yang beli, berminat. Ada yang cakap bentuk dia cantik, ada yang cakap dia nak sesuatu yang premium tapi tak mahal sangat. Sebab dalam lingkungan harga tu, kita boleh dapat model lain tapi bukan variant yang premium. This one yang paling premium with all the toys and jingbangs that you want. Semua ada dalam benda ni. Tapi saya rasa saya suka Honda City ni sebab dia selesa, dia senyap, langgar lubang pun best. Nak kata kereta tak ada isu, ada. Semua kereta ada isu. Isu kecil-kecil tu lah. Kau boleh masuk sendiri dalam Facebook ke apa ke, carilah owners group dia. Adalah isu-isu sikit-sikit, tapi selagi ada warranty, insyaAllah boleh healthy. Ya. So, itu dia Honda City. Honda ada 5 varian untuk kau. Bermakna apa pun bajet, there is a Honda City that fits into your bill. Adalah Honda City yang ngam-ngam dengan bajet hampa tu. Jimat minyak kah? Jimat lah. Yang hybrid ni 3.6 liter per 100 km. Gila kau. Mengalahkan Honda EX5 dah ni. Dan dia ada banyak lagi permainan lain lah. Macam RS ni ada Honda Connect, which means that you can use the phone app untuk tahu lokasi kereta ni kat mana. Even kalau ada orang kacau kereta tu pun comes out in the phone, tak silap saya lah. Dan ada remote engine start. Dia memang ada banyak mainan lah untuk kereta ni. Tu kalau kau nak pakai lah ya. Setahu saya kereta-kereta ni banyak fungsi pun orang bukannya pakai pun, sebab ramai juga yang beli sebab bentuk.
tu suka hati korang lah, terpulang lah pada korang. Because if you ask me, if I pay RM10, I want RM10 worth of money. Maknanya saya akan pakai semua fungsi yang ada. Kalau tidak, then maknanya kau bimbo lah. Beli sebab bentuk je. Apalah. Tapi tak apalah, belilah. Beli. Itu dia, Nissan Almera dan Honda City. So, mana satu yang saya suka? Susah juga nak cerita. Daripada segi pemanduan, susah untuk lawan kebolehan enjin turbo. Prestasi dia tu apa semua. Tetapi, kereta turbo macam saya selalu cakap, ada trade-off dia. Seperti anda lihat, servis dia 7,000 km. Dan ini ialah jenama Jepun. Jenama Jepun diketahui sebagai satu jenama yang nak play safe. Dia sentiasa nak main selamat. So, dia buat servis di awal 7,000. Kalau yang Mak Saleh, yang China, wallahualam bisawab lah. Saya tak nak cakap lah. Okey? Tu pada diri masing-masing lah. Untuk yang nak sesuatu yang lebih, orang kata apa, terbukti, of course we have the Honda City. Yang ni paling banyak atas jalan raya. Dan seperti yang anda lihat, ada sebab dia kenapa dia sangat popular. So, tepuk dada tanya selera lah. Pergilah test drive. Saya selalu ingatkan orang bila nak beli kereta, test drive kereta ni. Jangan awak seorang saja. Kereta ni kalau kita nak pakai dengan keluarga, bawa semua sekali keluarga dan fikirkan boot tu muat ke tidak. Ada yang bagus, siap bawa beg lagi nak tengok boleh muat ke tidak dalam boot-boot dia ni. Ya? So, bila kita membeli kereta, jangan terlampau seronok sangat sebab semua kereta baru. Kita kena fikirkan bahawa kita ambil loan berapa tahun. Kalau anda ambil loan 9 tahun, anda bayangkan 9 tahun anda membayar. Sebab semua kereta baru, shock dia hanya 6 bulan pertama. Lepas tu, kereta tu dah rasa biasa saja. Dah tak ada rasa baru dia pun. Tapi tiap-tiap bulan, bank tetap suruh engkau bayar. Betul tak? Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Sehingga kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.